Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakir Rafi bin Salahuddin. Tajuk kumpulan kami ialah bagaimana falsafah keadilan ekonomi dan sosial dasar ekonomi baru 1970 hingga 1990 dapat membentuk kemajuan seimbang antara etnik, lokasi, negeri dan wilayah di Malaysia. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengenalan. Dasar Ekonomi Baru atau dikenali sebagai DAB merupakan bentuk rancangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1970 hingga 1990 melalui rancangan Malaysia kedua oleh Perdana Menteri ketika itu Tun Abdul Razak. Tujuan DAB ini diwujudkan adalah untuk menyatupadukan kaum dan memulihkan kembali sosioekonomi. Hal ini kerana pada tanggal 13 Mei 1969, Malaysia menghadapi peristiwa berdarah. Jadi, DAB dirancang untuk memulihkan ketidakstabilan ini. Ternyata pelaksanaan DAB ini berkesan kerana kadar kemiskinan negara menurun secara mendadak, iaitu pada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17% pada tahun 1990. Nama saya ialah Pang Shilun. Seterusnya, marilah kita masuk 2.0 iaitu bahagian objektif. Tujuan utama dasar ekonomi baru iaitu DEB diperkenalkan adalah untuk membina perpaduan negara dan juga mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan bagi lokasi, negeri atau etnik yang berbeza. Dengan itu, dalam kajian kami terdapat dua objektif yang kami fokuskan. Yang pertama iaitu mengenal pasti cabaran dan kepentingan bagi dasar ekonomi baru. Bagi objektif kedua adalah mengkaji usaha pihak kerajaan dalam membentuk kemajuan keseimbangan bagi menjayakan matlamat dasar ekonomi baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanif Kuzairi bin Muhammad Tasri dan saya ingin membentangkan tentang latar belakang dasar ekonomi baru. Ekonomi Malaysia telah berkembang dengan begitu pesat sekali selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1997. Keadaan ini sudah pasti membawa kepada perubahan statistik pertumbuhan ekonomi negara apabila Malaysia telah berjaya meletakkan ekonominya dalam pentas kemajuan ekonomi dunia, khususnya dalam kalangan negara-negara ASEAN. Hal ini terjadi disebabkan oleh Malaysia telah melaksanakan strategi perkembangan ekonomi di setiap negeri sebelum tahun 1969. Susulan daripada peristiwa 13 Mei 1969, satu pelan tindakan telah digubal oleh kerajaan untuk memberi ruang penyertaan yang seimbang bagi semua etnik yang terdapat di Malaysia. Pelan tersebut dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru DEB, yang mana ia telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak semasa pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 1970. Oleh itu terdapat dua matlamat bagi pelaksanaan DEB pada tahun 1970. Matlamat yang pertama iaitu memastikan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan. Hal ini supaya kadar pendapatan serta peluang memperoleh pekerjaan tanpa mengira kaum bagi semua masyarakat di Malaysia dapat ditingkatkan. Menerusi program-program pemulihan ekonomi yang telah dirancang oleh kerajaan. Matlamat yang kedua pula ialah memastikan proses penyusunan semula kerajaan dapat dilaksanakan supaya sebarang ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang berlaku dapat dipulihkan. Melalui DEB, pihak kerajaan berhasrat agar lebih banyak peluang ekonomi dapat diwujudkan dan diagihkan secara adil dan saksama kepada semua kaum di Malaysia. Hal ini kerana DEB ini telah dilaksanakan untuk memastikan integrasi ekonomi dan hubungan antara kaum berada pada landasan yang sama dan adil. Sekaligus semangat perpaduan dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, jelaslah bahawa DEB adalah penggerak kepada dasar ekonomi negara, sekaligus menjadi kunci kejayaan negara, terutamanya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzatul Ain binti Zairul Nizam. Hari ini saya akan membentangkan bagaimanakah falsafah keadilan ekonomi dan sosial iaitu DEB dapat membentuk kemajuan seimbang antara etnik, wilayah, lokasi dan negeri. Seperti yang kita tahu, ekonomi Malaysia telah berkembang dengan begitu pesat selepas mencapai kemerdekaan pada 1957. Pertumbuhan yang tetap bagi setengah abad ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai struktur ekonomi yang mantap dan tentunya bukan
sebuah pencapaian calang-calang bagi mana-mana negara, sama ada negara yang maju maupun negara yang sedang membangun. Keadaan ini sudah pasti membawa kepada perubahan statistik ekonomi Malaysia apabila negara kita telah berjaya meletakkan kejayaan ekonomi dalam pentas kemajuan ekonomi dunia, khususnya dalam kalangan negara ASEAN. Hal ini terjadi disebabkan Malaysia telah melaksanakan strategi perkembangan ekonomi di setiap negeri pada sebelum 1969. Matlamat utama bagi dasar ekonomi baru adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui dua strategi ini. Yang pertama adalah untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum, dan yang kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat Malaysia supaya tidak lagi dikenali berdasarkan ciri-ciri ekonomi mereka. Terdapat perbezaan yang ketara antara masyarakat luar bandar yang majoriti penduduknya adalah Melayu dan masyarakat yang berada di bandar yang penduduknya majoriti adalah orang Cina. Perbezaan ini berpotensi menggugat perpaduan negara. Sepanjang pelaksanaan DEB, pelbagai usaha membasmi kemiskinan telah dilaksanakan. Agensi kerajaan seperti Felda dan Flekra antara yang berusaha membuka dan membangunkan kawasan tanah bagi mereka yang tidak memiliki tanah. Dan telah didapati bahawa pengenalan DEB telah meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Dari segi kesihatan, sebagai contoh, kadar kematian bayi dan kadar kematian kasar kedua-duanya menurun. Jangka hayat penduduk juga semakin meningkat. Dari segi pendidikan, bilangan pelajar yang mendaftar di sekolah rendah dan sekolah menengah meningkat secara mendadak. Perkara yang sama boleh dikatakan untuk kadar huruf dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dari segi kemudahan awam pula, nisbah penduduk luar bandar yang mempunyai akses kepada air paip, elektrik dan kemudahan tandas yang mencukupi semakin meningkat. Bagi pengenal pastian kaum berdasarkan aktiviti ekonomi dan tempat tinggal dijangka dihapus melalui strategi penstrukturan semula masyarakat. Matlamat penstrukturan semula kerja adalah untuk menunjukkan bahawa penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Penstrukturan ini juga dapat memberi peluang kepada semua kaum untuk menikmati kekayaan negara dan sekaligus mewujudkan keharmonian antara kaum Malaysia. Dan juga diharapkan dengan menstrukturkan semula masyarakat, pemilikan saham di Malaysia akan mewakili komposisi kaum negara. Beberapa strategi utama telah dibangunkan dalam usaha kerajaan untuk menyusun semula masyarakat seperti yang berikut. Yang pertama adalah meningkatkan produktiviti dan taraf hidup miskin luar bandar melalui pemodenan kawasan luar bandar. Dan yang kedua, dengan mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumi Putra untuk bekerjasama dengan bukan Bumi Putra dalam aktiviti ekonomi moden. Dan yang ketiga, meningkatkan pemilikan rakyat terhadap modal produktif negara termasuk pemilikan saham sektor syarikat dengan Bumi Putra memiliki sekurang-kurangnya 30%, rakyat tempatan yang bukan Bumi Putra memiliki 40% dan warga asing memiliki bakinya iaitu 30%. Dan akhir sekali, yang keempat adalah untuk menyusun semula corang pekerjaan mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara berperingkat sepanjang pertumbuhan ekonomi untuk mencerminkan struktur perkauman negara menjelang 1990. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Priyashini dan hari ini saya ingin membentangkan tentang isu dasar ekonomi baru. Objektif utama DEB adalah untuk mengurangkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Walau bagaimanapun, pelbagai isu telah dikemukakan untuk mencapai objektif ini. Antara salah satu isunya adalah ketasamarattaan pendapatan. Ketasamarattaan agihan pendapatan dalam kalangan etnik Melayu, Cina dan India semakin melebar. Menurut sebuah laporan Jabatan Kuasa Ekonomi iaitu Dokumen E yang terdapat dalam Majlis Perundangan Negara pada Ogos 1970 menyatakan bahawa jawatan kuasa ini sedar adalah sia-sia untuk mencapai kesamaan utopia dalam pengagihan pendapatan. Namun, bukti-bukti seperti yang telah dikemukakan di hadapan jawatan kuasa menunjukkan darjah ketasamarattaan pengagihan pendapatan yang tidak boleh diterima dalam mana-mana negara moden sekalipun jika ia tiada masalah kebetulan ras dalam ketasamaan ini.
Perkara ini merujuk kepada objektif JP yang RRJP, iaitu untuk mengkurangkan penghargaan pendapatan tidak saksama yang wujud antara kelas-kelas pendapatan dan ras. Menurut hasil dapatan daripada anggaran JPN didapati bahawa pada tahun 1967, pendapatan purata bukan Melayu dianggarkan sebanyak 3,000 seorang berbanding dengan pendapatan purata orang Melayu iaitu sebanyak ringgit Malaysia 1,750 seorang. Perbezaan pendapatan purata ini adalah ringgit Malaysia 1,250. Dalam rancangan Malaysia kedua, tiada sasaran khusus ditetapkan untuk mengkurangkannya atas pelbagai sebab, termasuk keenggaan pucuk pemimpinan untuk menggetarkan tekanan politik dalam isu keterseimbangan ekonomi kaum dan sebaliknya. Alasan ini merupakan isu negara yang sensitif dan kekalkan senyap. Inilah sebabnya dalam apa-apa ukuran purata pendapatan, orang Melayu sangat kurang bernasib baik berbanding dengan kumpulan etnik lain, terutamanya orang Cina, dan ia adalah salah satu sebab mengapa ketidaksamaan besar yang sukar disingkirkan berterusan. Selain itu, isu yang mewujudkannya adalah pewujudan pekerjaan dan penstrukturan semula. Komponen utama bagi mencapai kesamaan ekonomi etnik ialah penstrukturan guna tenaga yang berterusan. Terang sekali bernampak bahawa kemiskinan masih wujud dalam sektor pertanian. Pelbagai usaha berlaku untuk menyesuaikan pola pertanian dengan keadaan pasaran dan teknologi yang moden. Dengan ini, peningkatan output yang dicapai adalah cemerlang tetapi tidak cukup meluas. Hal ini berlaku disebabkan kebanyakan bumi putera terlibat dalam penanaman padi dan aktiviti-aktiviti kecilan yang lain. Oleh itu, DEB lebih mengutamakan pertaulihan lebih banyak tanah pertanian. Pelbagai program rancangan diadakan di bawah program persekutuan seperti Felda, Felkra dan Risda untuk pembangunan tanah yang dimajukan pada kadar 1 juta ekar atau lebih bagi setiap tempoh rancangan. Contohnya, menurut kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-5, mendapati bahawa 105,000 hektar yang dijangka dibangunkan oleh Felda dalam tempoh 1986 hingga 1988 akan menempatkan sekurang-kurangnya 18,500 keluarga. Pada nisbah ini, pembangunan tanah seluas 1.5 juta hektar adalah mencukupi untuk suku juta peneroka. Inilah merupakan isu DEP yang telah diwujudkan untuk mencapai objektif tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Asfira bint Abdul Ratib. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan DEB. Seperti yang Anda tahu, pelaksanaan DEB ini telah memberikan banyak manfaat dan juga kepentingan kepada negara ini. Disebabkan oleh kadar kemiskinan yang tinggi di negara ini, kerajaan telah mencari satu inisiatif untuk meningkatkan taraf rakyat. Pelaksanaan DEB ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada negara dan juga rakyat. Salah satu kepentingan pelaksanaan DEB adalah memperlihatkan penglibatan terus perkhidmatan awam melalui pembukaan tanah-tanah dan pemberian subsidi besar-besaran kepada petani-petani kecil untuk mewujudkan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan mereka. Latihan yang diberikan kepada belia-belia di luar bandar akan membolehkan mereka mendapatkan kerja-kerja yang berkemahiran dan berpendidikan lebih tinggi. Aspek latihan ini akan dipertingkatkan untuk menggantikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sehingga kini. Pemberian subsidi dan sokongan akan diteruskan untuk golongan penanam padi dan nelayan, tetapi ianya akan ditumpukan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Tambahan pula, sektor awam juga memainkan peranan penting dalam proses pembastian kemiskinan yang dilakukan di negara ini. Salah satu program yang terlibat adalah pendidikan, latihan, kesihatan, jalan-jalan luar bandar, pengangkutan, perumahan, bekalan air, dan elektrik. Bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayah kecil dan terpencil, khususnya di negeri Sabah dan Sarawak, program ini dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di bandar-bandar juga akan dipertingkatkan.
Selain itu, kemiskinan juga dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan, pengangkutan, dan kemudahan awam. Seterusnya, penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hak milik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini. Berhubung dengan itu, matlamat BPN adalah untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Bumiputera ke tahap yang lebih berdaya, maju dan teguh. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Nama saya Nur Fazilah Fatihah binti Husin daripada kumpulan 6. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tajuk iaitu cabaran dasar ekonomi baru. Dalam melaksanakan dasar ekonomi baru, terdapat 2 cabaran yang perlu dihadapi. Cabaran yang pertama iaitu cabaran pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, dan cabaran yang kedua iaitu cabaran penyusunan semula masyarakat. Cabaran yang pertama iaitu pembasmian kemiskinan. Aspek kemiskinan merupakan aspek yang diutamakan dalam dasar ekonomi baru, di mana kemiskinan bukan sahaja berlaku di luar bandar, malah ia turut berlaku di kawasan bandar. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Faktor yang pertama iaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir dan ribut taufan boleh menyebabkan timbulnya penyakit baru dan juga berlakunya kerosakan. Sebagai contoh, kerosakan kawasan pertanian dan juga kawasan infrastruktur. Hal ini menyebabkan taraf ekonomi penduduk ataupun masyarakat berkurang, menyebabkan kos sara hidup mereka juga semakin meningkat. Faktor kedua iaitu kemelesetan ekonomi yang boleh menyebabkan harga barang ekspor jatuh, menyebabkan pendapatan negara juga akan berkurang. Aspek ketiga iaitu kekurangan input, di mana menyebabkan kurangnya pengeluaran berlaku di dalam negara dan menyebabkan pendapatan negara juga turut berkurang. Faktor yang keempat iaitu faktor saiz isi rumah yang besar, di mana pada masa dahulu dan sehingga kini populasi penduduk semakin meningkat, menyebabkan hanya sebahagian sahaja penduduk ataupun masyarakat yang dapat merasai kekayaan ekonomi negara, menyebabkan kemiskinan dalam negara kita semakin meningkat. Faktor yang kelima pula iaitu kebergantungan dengan orang tengah, di mana masyarakat pada zaman dahulu dan kini sering bergantung kepada orang tengah, yang mana mereka hanya berharap sepenuhnya kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sedangkan mereka boleh mencari inisiatif yang lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Dan faktor terakhir iaitu faktor corak pertanian tradisional dan faktor sosial dan budaya, di mana faktor ini disebabkan oleh kaum Melayu menggunakan sistem penanaman yang sangat lama seperti menggunakan kerbau dan lembu untuk bercucuk tanam, manakala kaum Cina yang tinggal di kawasan bandar, mereka boleh menggunakan mesin dan jentera untuk melakukan penanaman agar lebih cepat dan mudah. Cabaran yang kedua iaitu cabaran penyusunan semula masyarakat. British telah memperkenalkan satu dasar, iaitu dasar pecah dan perintah. Dasar ini telah mewujudkan jurang antara kaum dari sudut ekonomi dan polarisasi kaum, di mana telah wujudnya satu jurang ekonomi seperti kaum Melayu bekerja di bahagian kampung, kaum India bekerja di bahagian ladang getah, manakala kaum Cina bekerja di bahagian perlombongan dan juga perkilangan. Dasar ini juga telah merubah struktur politik orang Melayu. Hal ini di mana British telah menyebabkan orang Melayu lebih bekerja di bahagian kampung, sedangkan kaum Cina bekerja di bahagian bandar. British beranggap bahawa orang Melayu tidak layak untuk mengambil tahu tentang kemajuan ekonomi, kerana bagi mereka disebabkan adanya adat resam yang diamalkan oleh orang Melayu, ianya tidak setanding dengan kemajuan ekonomi yang mereka laksanakan. Dasar ini juga menyebabkan ekonomi masyarakat Melayu merosot. Sebagai contoh, pada peristiwa 13 Mei 1969, pengenalan ekonomi berasaskan ras dan kumpulan telah diperkenalkan oleh British, di mana dasar ini telah menyebabkan berlakunya jurang antara kaum disebabkan oleh
kaum Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut fungsi ekonomi masing-masing. Oleh sebab itu, wujudnya cabaran-cabaran dalam melaksanakan dasar ekonomi baru. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah pada tahun 1990 telah mendandakkan berakhirnya DEB yang menjadi asas rencangan pembangunan negara untuk jangka masa tahun 1970 sehingga tahun 1990 melalui 3 zaman menteri. Secara keseluruhannya, DEB tidaklah mencapai sasaran 100% matlamatnya. Namun, DEB telah berjaya dalam beberapa strategi yang dibuat dengan jayanya. Antara faktor yang dilihat mengekang dasar DEB ialah masalah kemelesetan ekonomi dunia yang berterusan sejak awal tahun 1980-an dan pada masa itu turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Dari sini kita dapat lihat bahawa segala program yang diperkenalkan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Oleh itu, usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.